InsyaAllah tajuk kita pada malam ini adalah menghayati dan memaknai kehadiran Ramadan. Jadi kita dah dekat dengan Ramadan ni lagi. Cuba hadirin respon sikit. Kita berapa hari bulan kita satu Ramadan ni sebenarnya? Ada respon dekat chat? Berapa hari bulan sebenarnya kita menyambut Ramadan ni sebenarnya? Okey, itulah. Okey. So, daripada abang Farid kita, Ahad ni dah mula tarawih. Okey. Ahad ni dah mula tarawih Isnin mula puasa. Okey, 3 hari bulan. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih atas respon. Okey, kita maksudnya kita kat respon ni kita dah dekat dah. Kita dah dekat dah dengan Ramadan. Okey, baik. Baiklah. Malam ni kita ada seorang panel hebat. Okey. Namanya Ustaz Muhammad Saifuddin. Ustaz Muhammad Saifuddin bin Abdul Latif. Okey, sebelum kita lagi jauh dalam tajuk kita pada malam ini, adalah kita kenal sikitlah dengan Ustaz Muhammad Saifuddin kita ni. Okey, nama penuh Ustaz Muhammad Saifuddin bin Abdul Latif. Beliau telah dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1993. Sekarang ni berumur 29 tahun. Okey, muda lagi 29 tahun sekarang ni. Okey. Beliau berasal daripada Ipoh, Perak. Kita ada orang Perak malam ni. Okey, beliau merupakan anak bongsu daripada 8 orang adik-beradik. Okey, so siapa yang macam tengok kat poster tu, kita tengok dekat kamera sekarang ni Ustaz Muhammad Saifuddin macam handsome punya. Okey. Duka ceritanya lah. Okay, kita maklumkan bahawa Ustaz Saifuddin dah berkahwin. Dah ada 2 orang cahaya mata dah, masya-Allah. Rezeki Ustaz. Kita cerita sikitlah latar Ustaz Muhammad Saifuddin ni. Beliau telah mendapat pendidikan di Seri Al-Ummah Timur pada tahun 1999 hingga tahun 2004 dan menyambung pengajian beliau di Madrasah Idrisiah tahun 2005 hingga 2009. Beliau juga telah mengambil asasi pengajian Islam di Universiti Malaya Nilampuri, Kelantan 6 bulan. Kemudian beliau melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam, pengkhususan fiqh dan usul di Universiti Qadi Iyad, Marrakech Maghribi. Macam mana sebut ni? Marrakech ni. Betul Ustaz saya sebut Marrakech ni? Okey. Pada tahun 2010 hingga 2013. Okey, sekarang beliau sedang berkhidmat sebagai timbalan pengetua Madrasah Al-Hikmah di Timur sejak tahun 2017. Selain daripada beliau berkhidmat sebagai timbalan pengetua, beliau juga aktif dalam aktiviti sosial sebagai penceramah bebas dan ditaklifkan sebagai Yang di-Pertua ABIM Negeri Perak semasa. Okey, itulah cerita sikit kita punya panel pada malam ini yang handsome bergaya pada malam ini, insya-Allah. Okey. Buang masa, kita terus bergerak ke punya usrah pada malam ini, iaitu di bawah tajuk menghayati. Mana tajuk kita? Ni tajuk kita tadi. Saya pun panjang-panjang tajuk dia ni. Dia takut-takut sikit nak sebut. Okey. Tajuk kita malam ni apa dia? Menghayati dan memaknai kehadiran Ramadan. Okey, saya jemput Ustaz. Tafadhal mashkura, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Arif yang dikasihi, yang di-Pertua ABIM Negeri Sembilan, Ustaz Muhammad Farid Omar, pimpinan-pimpinan ABIM Negeri Sembilan, ABIM Nilai, serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada malam ini dalam satu usrah ataupun sesi majlis ilmu
mudah-mudahan dikira sebagai amal ibadah di sisi Allah, dan mudah-mudahan dengan majlis yang kita adakan ini mudah-mudahan Allah limpahkan keberkatan dan rahmatnya kepada diri kita, ahli keluarga kita dan keseluruhan ahli khususnya di bumi Negeri Sembilan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari pertamanya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat yang mengundang. Mungkin anda pun tak biasalah ke Nilai ni, melainkan pernahlah 2-3 kali lalu kan melalui highway tu, singgah sebentar di Nilai. Jadi jarang sekali lah untuk sampai ke selatan tanah air ini. Cuma tiba-tiba bila dapat jemputan tu, Masya Allah, nak merasakan mungkin inilah satu sumbangan yang boleh kita berikan sesama tim, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ataupun perkongsian yang boleh kita timbal balik secara bersama lah, insya-Allah. Amin ya Rabb. Baik, jadi tajuk hari ini adalah menghayati dan memaknai akan makna Ramadan. Saya mulakan kupasan pengisian kita pada malam ini dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kali kita dengar setiap kali nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Inilah ayat yang sering kali diperdengarkan kepada kita sebagai satu bentuk peringatan, dan terkandung di dalamnya peringatan yang besar untuk kita memaknai makna Ramadan itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Mafhum daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyeru sekalian orang-orang yang beriman. Dengan maksud, sahabat-sahabat sekalian, orang yang benar-benar beriman, yang mampu menggalas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak perintahkan setelah daripada seruan ini. Ya ayyuha, ini adalah salah satu daripada harfun nida dalam ilmu bahasa Arab. Kalau kita mempelajari akan ilmu bahasa Arab itu, ada 2 huruf nida di situ. Yang pertama ya, dan yang kedua ayyuha. Boleh jadi digabungkan dan boleh jadi dipisahkan. Dan seruan ini, kalau di dalam ayat Al-Quran itu ada 2 jenis perintah. Yang pertamanya ayat yang menunjukkan kepada perintah, Allah akan gunakan ya ayyuha, dan yang keduanya ayat yang menunjukkan kepada larangan, Allah akan gunakan perkataan la, lam alif. Jadi bila ayat ni kita melihat ya ayyuha, ini adalah satu seruan dan ianya merupakan satu perintah ke atas orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang beriman? Yang nak memaknai Ramadan dalam kehidupan itu, kita perlu wujudkan di dalam diri kita itu sifat-sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu, kata ulama, ada 3. Yang pertama as-sabru, ada dalam dirinya sifat sabar. Dan sabar ni tuan-tuan, ada yang pertama sabar dalam melakukan perintah Allah. Di saat kita ingin melakukan solat, kita boleh memilih sama ada ingin melakukan solat ataupun sebaliknya, maka kita bersabar untuk melakukannya. Ini yang dimaksudkan dengan sabar dalam melakukan ketaatan. Begitu juga yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nak tinggalkan larangan pun kena pada sabar. Sebab kalaulah diberi pilihan antara yang ada di hadapan mata kita, air putih, air kosong, dengan air arak, walaupun dari segi warnanya nampak air arak itu lebih cantik daripada air putih, tapi kita menolak air arak itu. Kenapa? Sabar meninggalkan larangan Allah, dan kita memilih untuk ambil air yang putih. Contohnya lah. Yang ketiga, sabar dalam segala apa yang Allah SWT timpakan ke atas diri kita. Ini juga adalah bentuk sabar yang ada dalam diri seseorang yang beriman. Adapun ciri yang kedua untuk orang yang beriman itu adalah syukur. Dia bersyukur dengan nikmat pemberian Allah SWT. Apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Kita menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kembali ke jalannya. Ini yang dimaksudkan dengan syukur. Contohnya Allah kurniakan kepada kita anggota tubuh badan, kita gunakan anggota tubuh badan ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita gunakan tubuh badan kita ini untuk salat, kita gunakan tubuh badan kita ini untuk berpuasa.
Allah kurniakan kepada kita nikmat harta. Kita kembalikan harta ini ke jalan Allah. Kita gunakan dengan menderma. Apabila telah cukup syaratnya, kita mengeluarkan zakat. Jadi yang dimaksudkan dengan bersyukur. Dan ciri yang ketiga yang ada pada orang yang beriman itu adalah redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita ni sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala datangkan ianya sebagai satu bentuk ujian. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala lihat sejauh mana usaha kita, sejauh mana ikhtiar kita, sejauh mana tawakal kita, pergantungan kita, dan adakah kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang Allah nak lihat daripada setiap ujian yang Allah timpakan ke atas hamba-hambanya. Jadi inilah kategori orang yang beriman. Apabila ada dalam dirinya tiga ciri ini, maka akan dipermudahkan dia untuk menanggung perintah yang Allah SWT sebutkan pada ayat ini yang seterusnya. Kutiba alaikumus siyam, telah difardukan ke atas diri kamu untuk berpuasa seperti mana umat yang terdahulu. Cuma bezanya, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan 1 bulan untuk berpuasa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikurniakan pada umat yang terdahulu. Kalaulah umat yang terdahulu mereka juga berpuasa tetapi tidak pada bulan yang khusus. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad, Allah cipta 1 bulan yang khusus untuk berpuasa, dan di dalam bulan yang khusus ini Allah melipat kali gandakan ganjaran. Masya Allah. Ini satu bentuk kurniaan yang besar di sisi Allah SWT yang sepatutnya kita tidak sia-siakan. Dan perlu kita ambil sebagai orang yang bergelar, orang yang beriman dan juga yang beragama Islam. Dan akhirnya nanti untuk kita mencapai la'allakum tattaqun, konsep ketakwaan yang sebenar apabila kita melakukan ibadah tersebut dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW khabarkan kepada kita, ada juga dalam kalangan manusia ini yang mana dia melakukan ibadah, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan sepatutnya bila kita dengar hadis ini, kita rasa takut. Ya Allah, jangan sampai aku tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Dia melakukan ibadah puasa dalam keadaan tidak mendapatkan ganjaran, yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani apabila beliau mensyarahkan hadis ini, beliau menyebutkan ada 3 jenis kategori manusia yang tergolong dalam hadis yang Rasulullah sebutkan ini. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada salah satu daripadanya. 3 kategori tersebut, yang pertama kata Imam Ibn Hajar adalah orang yang berpuasa dari segi gambarannya, dari segi luarannya dia berpuasa tetapi dia bukan beragama Islam. Ini kategori yang pertama. Dia orang yang bukan beragama Islam, walau sebanyak mana pun puasa ibadah yang dia buat tidak akan diterima oleh Allah, kerana salah satu syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Jadi tak ada masalah kalau kita ada kawan-kawan yang bukan beragama Islam, dia nak buat ibadah seperti kita alu-alukan, tak ada masalah. Cumanya kita tahulah bahawa ibadah yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT kerana ada barrier, ada penghalang disebabkan dia tidak memeluk agama Islam itu tadi. Dan termasuk dalam kategori yang disebutkan, kategori yang pertama oleh Imam Ibn Hajar ini adalah orang yang mencerca, menghina Allah dan menghina akan hukum hakam agama. Walaupun nampak dari segi luarannya dia kata dia mengaku dia orang Islam, tapi dia hina Allah, dia hina apa yang dibawa oleh baginda SAW. Maka ini juga kita khawatirkan, mudah-mudahan kita tidak tergolong daripadanya. Adapun kategori yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah orang yang beragama Islam tetapi dia tidak mempelajari akan hukum hakam berkaitan dengan puasa. Dia dah beragama Islam dah, tapi seleknya dia tak belajar, dia tidak menuntut ilmu.
perihal berkaitan dengan puasa. Apakah rukun-rukun puasa, apakah perkara yang membatalkan puasa, dia tak belajar kan perkara ini. Maka orang seperti ini juga tidak akan mendapatkan pahala daripada ibadah puasa yang dia lakukan. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam Muqaddimah Matan Az-Zubat. Beliau menyebutkan kullu man ya'malu bighairi ilmin. Setiap manusia yang beramal tanpa ilmu pengetahuan. Dia beramal secara ikut-ikutan. Dia tengok orang buat, dia buat seperti mana yang dilakukan oleh manusia yang lain. Tapi dia tak tahu pun apakah bacaannya, apakah penghayatannya. Dia hanya ikut-ikutan. Maka orang seperti ini a'maluhu mardudatun lan tuqbalu, amalannya tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripadanya. Dengan ini juga dimaksudkan bahawa kejahilan itu bukanlah satu keuzuran. Hari ini pelbagai macam medium yang kita boleh gunakan untuk kita menuntut ilmu. Dan beruntungnya kita boleh gunakan hari ini Google Meet sebagai contoh untuk kita sampaikan juga ilmu pengetahuan. Itu satu bentuk kemudahan yang ada pada hari ini yang sepatutnya kita tidak sia-siakan. Dan kategori yang ketiga yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah orang yang beragama Islam. Dia belajar akan hukum hakam puasa, tetapi dia melakukan ibadah tersebut dengan riya. Dia mengharapkan pujian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang buat ibadah kerana nak menunjuk, mengharapkan pujian manusia, maka orang sebegini juga ibadahnya tidak ada nilaian ganjarannya di sisi Allah. Yang dia dapat hanyalah penat. Ataupun dalam istilah puasanya, yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut. Jadi sebab itu kita lihat hadis ini sebagai satu pengajaran untuk kita benar-benar merasai ataupun benar-benar memaknai makna Ramadan itu, nak buat ibadah puasa ini dengan keadaan yang terbaik. Sepatutnya kita menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan itu mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memaknai lagi akan makna Ramadan, suka untuk saya hari ini berkongsi sedikit perkongsian daripada kitab Matan Abi Syuja' sebagai asas bagi hukum hakam puasa, yang mungkin kita boleh jadikan ini sebagai satu sesi revision lah, ulang kaji untuk sama-sama kita ingat semula apakah rukun-rukun puasa, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa supaya kita tidak melakukannya, dan apakah perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa, insya-Allah. Qala al-Imam Abi Syuja' fi kitabih Matan Abi Syuja', beliau menyebutkan Kitabus Shiyam. Ini adalah satu bab yang membahaskan berkaitan dengan puasa. Dan beliau sebutkan di awal itu apakah yang dimaksudkan dengan puasa. Ini nak sebut menghayati makna Ramadan. Puasa ni, sahabat-sahabat sekalian, maksudnya adalah al-imsaku anil muftirat. Al-imsaku anil muftirat. Puasa itu adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Baik. Puasa itu adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Antara perkara yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan. Yang kedua minum. Yang ketiga jima', ini persetubuhan. Kenapa Allah perintahkan kita supaya menahan diri daripada tiga perkara ini? Sebabnya, sahabat-sahabat sekalian, tiga perkara inilah yang menguatkan hawa nafsu manusia. Kita semua ni sebagai manusia ada nafsu. Dan kita tak boleh buang nafsu di dalam diri kita. Penting adanya nafsu dalam diri, kerana dengan nafsu itulah kita bersemangat untuk melakukan satu perkara. Jadi kita tak boleh buang. Cuma Allah perintahkan kita supaya mengawalnya. Jangan terlalu mengikut hawa nafsu tersebut. Jadi
nak mulakan mengawal hawa nafsu ataupun melawan hawa nafsu itu, kita kena mulakan dulu dengan menahan diri daripada benda-benda yang nafsu suka, antaranya makan, minum, jima, ya, seperti yang Allah SWT perintahkan. Jadi Allah perintahkan kita supaya menahan diri, ya, daripada makan, daripada minum, daripada berjima, kerana tiga perkara inilah yang mendorong kepada kuatnya hawa nafsu manusia, dan sepatutnya kita cuba untuk menahan diri, ya, daripada perkara tersebut, supaya apa? Terdorong untuk kita melakukan sifat-sifat mahmudah yang lain, serta terdorong untuk kita menambahkan lagi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala al-muallif rahimahullah, dan berkata Imam Abi Syuja', wa faraidus siyam wa faraidus dan berkata Imam Abi Syuja', perkara ataupun syarat wajib puasa itu ada tiga. Yang pertama, al-islamu wal balighu wal aqilu. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiga berakal. Jadi orang yang ada tiga ciri ini wajib ke atasnya berpuasa, ya. Siapa yang beragama Islam wajib berpuasa. Kalau orang Islam tidak berpuasa, maka dia dijanjikan dengan azab siksaan di sisi Allah. Yang kedua baligh, ya. Kanak-kanak yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa. Cuma kanak-kanak yang mumayyiz itu kita boleh latih dia dengan berpuasa sekiranya dia berkemampuan, ya. Jadi kalau dia mampu, kita latih. Jadi, tapi kalau dia tak mampu, jangan kita paksa, kerana belum diwajibkan ke atasnya sehinggalah dia baligh. Dan yang ketiga berakal, orang yang gila, maka tidak diwajibkan kepadanya untuk berpuasa. Termasuk dalam kategori orang yang diwajibkan berpuasa itu adalah berkemampuan, orang yang mampu untuk berpuasa. Kerana itu disebutkan dalam tanbih, satu faedah yang ditulis oleh muallif adalah orang yang tidak berkemampuan untuk puasa, maka boleh dia berbuka. Orang yang tak mampu ni siapa? Hanya ada dua orang, iaitu yang sakit dan juga yang kedua bermusafir. Orang yang sakit, sama ada harapan sembuh ataupun tak ada harapan sembuh, boleh dia berbuka disebabkan dengan sakitnya dia ataupun dalam keadaan dia lemah disebabkan penyakit itu tadi, maka dibolehkan berbuka dengan ma'zur, perkara yang dimaafkan inilah. Tapi dengan syarat, bagi orang yang ada harapan sembuh, wajib dia menggantikan semula. Bagi orang yang tak ada harapan sembuh, wajib dia membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. Baik, ini syarat wajib. Yang kedua, apakah rukun-rukun puasa? Rukun-rukun puasa arba'atu asya, ada 4 perkara, ya. Rukun puasa ada 4. Yang pertama, an-niyatu, berniat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niat. Setiap ibadah yang dilakukan tanpa niat, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama adalah niat. Dan bilakah nak dilakukan niat ini? Niat ini mestilah dilakukan pada waktu malam untuk puasa fardu. Ya, sebab ada beza waktu niat bagi puasa fardu dengan puasa sunat. Bagi puasa fardu, waktu niatnya adalah pada waktu malam. Dan waktu malam ni, sahabat-sahabat sekalian, waktunya panjang. Bermula daripada terbenam matahari, yakni masuk waktu maghrib, sampailah kepada terbitnya fajar sadiq, ini masuk waktu subuh. Jadi sepanjang tempoh itu boleh kita melakukan niat untuk puasa fardu, ya. Adapun niat puasa sunat itu boleh dilakukan pada awal pagi, sehingga pada awal pagi, dengan syarat kita belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Baik. Jadi untuk niat berpuasa di dalam bulan Ramadan ini perlu dilakukan pada waktu malam. Maka sebaiknya sama ada kalau kita dah baru saja lepas berbuka, kita nak berniat untuk esok hari, dibolehkan. Begitu juga jika kita nak berniat selepas daripada solat sunat tarawih, imam-imam mengingatkan ahli jemaah contohnya, bagi itu satu perkara yang sangat bagus, mengingatkan jemaah supaya berniat, supaya apa? Supaya sah ibadah puasanya. Begitu juga boleh juga dia nak berniat pada ketika dia sedang bersahur. Waktu dia sahur tu dia berniat. Dan niat ini, sahabat-sahabat sekalian, disunnahkan juga untuk kita melakukan niat sebulan Ramadan. Ini seperti mana pendapat
kebanyakan Malikiyah dan juga sebahagian kecil daripada yang bermazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa disunnahkan untuk kita berniat sebulan Ramadan pada malam pertama Ramadan. Yakni hari tarawih yang pertama hari Ahad ni, kata Dr. Farid tadi. Jadi hari Ahad ni boleh kita lakukan niat sebulan. Bagaimanakah niat sebulan tersebut? Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala itu disunnahkan untuk kita buat niat sebulan Ramadan. Cuma perhatian untuk perempuan yang tahu pada bulan Ramadan itu akan datang kitaran haid di dalam bulan tersebut, maka la yajuz, tidak diharuskan dia untuk berniat sebulan. Ini untuk yang kes tertentulah. Bagi lelaki tak ada masalah, tiada keudhuran, maka boleh saja bagi setiap lelaki itu untuk berniat sebulan. Cuma di dalam mazhab Syafi'i tetap diwajibkan untuk kita berniat pada setiap malam. Kenapa disunnahkan untuk berniat sebulan ini? Supaya dapat mengisi kelumpungan. Jika ada hari-hari tertentu yang kita terlupa untuk berniat di dalam mana-mana bulan malam di dalam bulan Ramadan itu. Jadi itu sebagai langkah ihtiyat, berhati-hatilah in case kita terlupa untuk berniat pada satu malam di dalam bulan Ramadan itu. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i kena berniat jugalah setiap malam, walaupun kita dah berniat sebulan, jangan dilupakan pula untuk berniat pada setiap malam dengan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari kerana menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niatnya lah. Dan niat ini mestilah dilakukan di dalam hati kerana niat itu adalah amalan hati. Boleh saja untuk kita lafazkan untuk mendatangkan keyakinan, tetapi yang lebih penting adalah kita niatkan perkara tersebut di dalam hati. Disebutkanlah di dalam hati kita, sahaja aku berpuasa pada esok hari, dalam hati kita. Tidak cukup sekadar kita melafazkan dengan mulut. Dan pendapat sebahagian ulama juga mengatakan orang yang bangun sahur, maka dia juga dikategorikan sebagai orang yang telah berniat. Contohnya lah, kalau kita terlupa nak niat tu, tapi kita bangun sahur, maka kata ulama dia dikategorikan sebagai orang yang telah berniat. Kerana tidak ada orang yang bangun sahur melainkan dia ingin berpuasa pada hari tersebut. Tak pernah lagi lah kita jumpa orang tu bangun pada waktu pagi tu saja makan, bukan sebab nak sahur pun. Itu mungkinlah pada bulan-bulan yang lain berlaku. Cuma dalam bulan Ramadan biasanya kalau kita bangun pada waktu sahur itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kita berpuasa pada hari tersebut. Baik, itu adalah fardu ataupun rukun yang pertama. Rukun yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri daripada makan dan minum walaupun sedikit, walaupun sebutir nasi, walaupun setitis air. Jika masuk ke dalam mulut kita, maka ia akan membatalkan puasa. Maka kita kena menahan diri daripada melakukan perkara tersebut. Adapun orang yang terlupa, dia makan tanpa sengaja, ni terlupalah istilahnya, maka ma'dzurun anhu, dimaafkan baginya. Walaupun dia dah makan habis satu pinggan, selesai, kenyang dah perut ni, tapi baru teringat lepas tu, ya Allah, hari ni puasa contohnya. Maka orang sebegini tetap dikira masih lagi berpuasa. Kerana apa? Kerana dia terlupa dalam bab tersebut, dimaafkan. Tapi kalau memang teringat, tak boleh buat-buat lupa lah, kerana ianya akan membatalkan puasa. Baik, seterusnya al-imsaku anil jima', rukun puasa juga adalah menahan diri daripada bersetubuh. Kerana apa? Persetubuhan di antara suami dan isteri itu boleh menyebabkan batalnya puasa. Dan yang keempat, ta'ammudil qai', iaitu muntah dengan sengaja. Orang yang menjolok mulutnya dengan sesuatu seperti jari ataupun benda-benda yang tertentu sehingga menyebabkan dia rasa nak muntah, maka ia membatalkan puasa kerana termasuk dalam kategori muntah dengan sengaja. Sebab itu kena berhati-hati ketika kita gosok gigi pada bulan Ramadan.
Jangan sampai kita gosok terlalu kuat sehingga rasa nak muntah dan akhirnya kita termuntah sedikit. Disebabkan kita menjuluk berus gigi itu tadi, maka ia dikategorikan sebagai telah terbatal puasa kerana diumpamakan seperti orang yang muntah dengan sengaja. Tapi bagi orang yang muntah tanpa sengaja, datang tiba-tiba lawyer, contohnya dia naik boat, contohnya orang yang tak tahan mabuk laut, jadi naik je boat tersebut ataupun melalui kawasan pergunungan yang jalannya bengkang-bengkok sehingga dia pening, akhirnya rasa nak muntah, dia pun muntah. Maka muntah sebegini muntah yang tidak disengajakan dan ianya tidak membatalkan puasa. Baik. Dan seterusnya, waqala al-mu'allif rahimahullah wa yustahabbu fi saum salah satu asya, dan disunnahkan ketika berpuasa itu akan 3 perkara. Muallif Imam Abi Syuja' hanya menyebutkan 3 daripadanya, tetapi percambahan ataupun banyak lagi yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain juga boleh kita amalkan. Cuma beliau tulis kitab ini sebagai kitab ataupun rujukan asas, maka sebab itu beliau meletakkan bilangan-bilangan yang tertentu yang memudahkan pembaca untuk mengamalkannya. Jadi kalau kita nak amalkan lebih daripada itu untuk memaknai Ramadan dalam diri kita, itu tidak ada masalah untuk kita amalkan. Yang penting bersandarkan kepada sumber yang jelas dan sumber yang benar. Baik. Kata Imam Abi Syuja', 3 perkara yang disunnahkan ketika berpuasa adalah yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, la tazalun nas yukhayyiru ma ajallul fitr. Satu perkara yang sangat baik dilakukan oleh orang yang berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka puasa, dengan syarat kita telah meyakini masuknya waktu berbuka puasa ataupun masuknya waktu maghrib. Benar-benar yakin. Orang yang tidak yakin masuknya waktu maghrib, maka dia tidak akan la yahsulus sunnah, tidak akan mendapatkan ganjaran pahala menyegerakan berbuka. Sebagai contoh, orang yang tak tahu dengan tepat bilakah masuk waktu solat. Dia tak tahu masuk waktu maghrib itu pukul berapa contohnya. Lalu dia agak-agak lebih kurang, sekarang ni dah 7.30, rasanya dah masuk ni, maka dia pun makan pada waktu itu. Dia tidak akan mendapatkan pahala menyegerakan berbuka. Sebab apa? Dia tidak berdiri atas keyakinan. Dan seruan azan yang dilaungkan juga tidak boleh menjadi dalil seseorang itu yakin dengan perkara tersebut, kerana boleh jadi azan yang dilaungkan itu bukan pada waktu masuknya ataupun telah masuknya waktu berbuka itu. Sebab ada pernah berlaku, sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang sekadar test mic. Dia ketuk-ketuk mic, kemudian dia cuba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cubaan suara, Masya Allah. Ada orang yang dah dengar Allah Akbar, dia terus masukkan kurma, habis. Batal puasanya. Sedangkan belum masuk lagi waktu solat. Jadi sebab itu azan juga tidak menjadi dalil keyakinan. Mesti kita yakin dengan mengetahui akan waktu masuknya waktu solat tadi, barulah kita akan mendapatkan ganjaran menyegerakan berbuka yang kita sebutkan yang pertama tadi. Baik, yang keduanya adalah disunnahkan juga melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Antara sunnah juga adalah kita bersahur dan melewatkan sahur. Ni ada 2, bersahur dan melewatkan sahur. Bersahur itu pun sunnah. Apatah lagi kita tambahkan lagi dengan melewatkan sahur juga kita mendapatkan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, kerana di dalam sahur itu penuh dengan keberkatan. Sahur ini juga, sahabat-sahabat sekalian, membezakan ibadah puasa orang Islam dengan ibadah puasa agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain mereka tidak ada sahur, tapi agama Islam ada ibadah sahur. Dan sahur ini, untuk mendapatkan pahala sahur, tidaklah semestinya kita menghabiskan sepinggan nasi ataupun sekeping roti canai ataupun makanan yang mengenyangkan.
Cukup untuk kita mendapatkan pahala sunnah sahur itu dengan segelas air ataupun sebiji kurma, itu juga mendapatkan pahala sahur. Jadi kalau rasa tak larat sangat nak bangun, malam tadi study dengan kawan-kawan sampai lewat dah dekat lepas tarawih, pergi study pula sampai dah lewat lebih kurang pukul 1 pagi baru tidur. Rasa dah tak larat sangat, orang kawan kita kejut untuk sahur, paling tidak minumlah air untuk dapatkan pahala sahur tu. Rugilah kita masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak melakukan perkara sunnah di dalamnya. Itu satu kerugian bukan kesempatan yang mudah untuk kita berada di dalam Ramadan ini. Sebab itu kita bersyukur Allah pilih kita untuk masuk ke dalam bulan ini, dan sepatutnya kita memastikan diri kita untuk cuba mengamalkan perkara-perkara sunnah ini. Bukannya perkara yang sangat berat, tapi saya fikir mudah untuk kita laksanakan, insya-Allah. Baik. Seterusnya kata Imam Abi Syuja' juga antara perkara yang disunnahkan ketika berpuasa adalah berbuka dengan tamar, dengan buah kurma. Dan sekiranya tidak mendapatkan kurma, boleh juga kita berbuka dengan air. Ini seperti mana yang warid di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftiru 'ala at-tamari fa idza lam yajid fa bil ma'i fa innahu tahur." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, jika kamu adalah orang yang berpuasa, maka bukalah puasa dengan buah kurma. Sekiranya kamu tidak mendapati akan buah kurma ini, maka berbukalah fabil ma' dengan air. Kerana ada padanya kesucian ataupun ianya akan menyucikan perut yang dalam keadaan kosong. Ini sunnah baginda SAW, dan dibuktikan dengan kajian sains, apabila seseorang itu makan buah kurma ketika perutnya kosong, ia akan memenuhkan perutnya itu dengan zat-zat yang penting untuk membina tubuh badan manusia. Ini kelebihan dikaji oleh ahli sains, sedangkan Rasulullah dah amal dah 1400 tahun yang lepas. Nak tunjukkan kepada kita betapa amalan sunnah yang cukup baik untuk kita lakukan. Kita berbuka dulu dengan buah tamar. Dan buah tamar ni, buah kurma ni ada dua jenis. Satu disebut dengan nama tamar, dan satu lagi rutab. Satu tamar, yang kedua rutab. Tamar ini kurma kering, manakala rutab itu adalah kurma basah. Antara dua ni, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal itu adalah kurma basah ataupun rutab itu tadi. Kerana seperti yang Rasulullah SAW biasa amalkan itu, Rasulullah berbuka dengan kurma yang basah. Tetapi jika kita tidak mendapatkan kurma basah ini, tak ada masalah, boleh makan kurma yang kering. Dan sekalipun tidak ada kedua-dua jenis kurma ini, yang ada hanyalah air kosong, maka minumlah air kosong dahulu sebelum kita makan benda-benda yang lain. Jangan kita terlalu tergopoh gapah. Di depan meja makan kita ni ada kuih muih, ada ayam goreng, ada lauk-lauk yang sedap. Punyalah tak tahan, habis dia baca doa tu, ambil ayam goreng macam Upin dan Ipin contohnya. Nauzubillah. Jangan tergopoh gapah untuk kita melakukan ibadah ataupun yahsul sunnah ini untuk mendapatkan pahala sunnah. Maka kita makan walaupun sebiji daripada buah kurma. Maka setelah itu, kalau kita nak makan murtabak pula ke, nak makan kuih muih ke, makanlah setelah daripada itu, untuk yang penting kita mendapatkan pahala sunnah. Baik, seterusnya disunnahkan juga untuk orang yang sedang berpuasa itu menjaga perkataannya daripada perkataan-perkataan yang buruk ataupun perkataan yang menyakiti hati manusia. Ini juga satu sunnah yang boleh kita amalkan, bukan sahajalah di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni sebagai satu proses latihan. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh amal, nescaya bila keluar daripada bulan Ramadan nanti kita akan dapat mengekalkan ibadah tersebut. Sebab itu penting untuk kita menghayati Ramadan ini, kerana ia akan memberi kesan pada bulan-bulan yang seterusnya. Kalau bulan Ramadan kita tak buat, apatah lagi dalam bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ni penuh dengan keberkatan. Semua orang berlumba-lumba untuk buat ibadah. Orang yang tak biasa buat ibadah pun rasa nak buat ibadah bila masuk Ramadan.
Apatah lagi macam kita semua ni ya, ana yakin ya semua daripada kita biasa buat ibadah. Jadi sudah tentu masuk bulan Ramadan nanti lagilah semangat untuk buat. Ini nak sebut keberkatan Ramadan tu tadi. Jadi ketika bulan Ramadan ni kita latih diri kita ya, kita tidak memperkatakan perkataan yang buruk, mudah-mudahan berkekalan ya dalam keadaan tersebut. Begitu juga kita disunnahkan ketika berpuasa ini untuk meninggalkan perbuatan berbekam. Ini juga antara satu sunnah kita meninggalkannya dan boleh dibuat pada waktu malam. Tidak dibuat pada siang hari kerana dikhawatiri boleh menyebabkan seseorang itu lemah. Kemudian disunnahkan juga untuk kita setelah berbuka itu kita membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Disunnahkan pembacaan doa ini setelah berbuka. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Seperti yang diamalkan juga oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi kebanyakan daripada kita lah biasanya lah amalan orang Melayu kita. Biasanya kita baca doa ni sebelum berbuka. Lepas ni kita kena perbetulkan lah membaca doa ini setelah kita berbuka walaupun sedikit. Contohnya kita mulakan dulu dengan membaca doa makan, kemudian kita ambil air, minum air dan makan tamar. Setelah makan tamar dan minum air ni kita baca doa ni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Sebab kalau kita faham pun makna dia wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki yang engkau kurniakan aku berbuka. Maksudnya perbuatan itu telah berlaku. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Tapi tidaklah kita menyalahkan orang yang membaca doa ini sebelum berbuka. Sebaiknya mana yang lebih afdal, kata Imam Zakaria, dibuat setelah kita makan sedikit. Tapi kalau baca juga sebelum tu, macam mana Ustaz? Tidaklah diharamkan, tidaklah sampai berdosa. Boleh juga, cuma yahsulu sunnah itu ba'dal akal, setelah makan sedikit. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Disunnahkan juga pada bulan Ramadan kita memperbanyakkan sedekah. Kerana warid di dalam hadis baginda SAW, kana ajwadun nas, orang yang paling dermawan ketika masuknya bulan Ramadan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan ini sebagai satu ikutan mengamalkan ibadah bersedekah. Seterusnya disunnahkan juga di dalam bulan Ramadan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kerana kita juga menghayati dan memaknai akan bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Sepatutnya kita mendampingi Al-Quran sebagai satu latihan di dalam bulan Ramadan ini. Bukanlah benda ni kita buat bulan Ramadan je. Contohnya lah saya sebelum saya sambung lagi dengan perkara sunat yang lain. Cuba kita lihat kita kena perbetulkan niat. Kita buat ibadah dalam bulan Ramadan itu bukanlah semata-mata disebabkan oleh kelebihan yang terdapat di dalamnya, ataupun bukanlah kita buat itu semata-mata kerana Ramadan, tetapi kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena perbetulkan niat ni. Nasihat Syekh Salim Ulwan, ahli majlis fatwa di Australia, beliau sebut sebelum kita masuk bulan Ramadan kena perbetulkan niat kita buat ibadah itu kerana Allah, bukan Ramadan. Kerana ada orang yang buat ibadah kerana Ramadan, seperti yang diamalkan oleh orang Arab. Saya duduk di Maghribi 3 tahun. Saya melihat sendiri di hadapan mata situasi ini. Orang Arab dia memang ada satu budaya, apabila masuk saja dalam bulan Ramadan mereka akan ambil cuti daripada bekerja, cuti tanpa gaji selama sebulan. Ni orang Arab ni, budaya yang cukup hebat. Saya pun tabik spring lah tengok. Masya Allah. Sanggup ambil cuti sebulan bulan Ramadan untuk buat ibadah. Masya Allah. Tetapi yang sedihnya, apabila mereka selesai daripada bulan Ramadan, mereka kembali kepada keadaan asal sehingga sampai kepada tahap
meninggalkan perintah Allah SWT, tidak lagi melakukan solat setelah daripada itu. Bulan Ramadan bukan cukup main, Masya Allah, hebat ibadahnya. Tapi keluar je bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, solat fardu pun tak buat. Na'udzubillah. Jadi bila saya tanya, kenapa berlaku sebegini? Sepatutnya kalaulah Ramadan kamu itu hebat, maka sudah tentu dapat dikekalkan ibadah itu pada bulan-bulan yang seterusnya. Tapi kata mereka tidak. Ya, ibadah yang kami lakukan di dalam bulan Ramadan itu sudah cukup untuk menampung setahun punya ibadah pada bulan-bulan yang seterusnya. Na'udzubillah. Ini budaya yang cukup tidak baik yang kita tak boleh amalkan ni. Ambil cuti sebulan untuk ibadah tu bagus. Tapi yang selepas Ramadan itu yang tak bagus. Dia buat macam perniagaan pula. Kalau orang niaga kan di bazar Ramadan, kalau di KL tu, saya pergi di Sungai Penchala, ada satu gerai murtabak ni. Bila tanya pada saudara yang duduk di Sungai Penchala ni, dia kata apa? Memang satu gerai murtabak ni dia buka waktu Ramadan je. Lepas Ramadan dia tak buka dah. Sebab apa? Dia kata keuntungan yang dia dapat pada Ramadan tu cukup untuk dia sara hidup dia sampai Ramadan yang akan datang. Itu dalam perniagaan boleh lah kan. Tapi dalam ibadah tak boleh begitu. Bukan istilahnya sebegitu. Jadi sebab tu kita nak buang budaya yang tidak elok. Apa yang baik itu kita boleh ambil. Cuma budaya yang meninggalkan ibadah ini satu perkara yang sepatutnya kita jadikan sebagai motivasi lah. Jadi betulkan niat kita buat itu kerana Allah, bukan kerana Ramadan semata-mata. Diumpamakan, saya buat satu analogi. Contoh kalau kita minta pada orang, kita minta air. Bila kita minta air, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat air yang diisi di dalam gelas. Akan dapat dua, air dan gelas. Betul tak? Kalau kita minta air, orang akan bagi kita air dan gelas. Mustahil dia bagi air saja. Nak letak mana? Tak boleh, nak tadah. Berbeza dengan kalau kita minta gelas. Kalau saya minta gelas pada tuan-tuan perempuan sekalian, tuan-tuan perempuan akan bagi apa? Bagi gelas lah. Di dalam gelas tu ada ke air? Tidak ada air. Sebab yang diminta itu adalah gelas. Jadi begitu perumpamaannya. Kalau kita buat ibadah di dalam bulan Ramadan itu kerana Allah, apa yang kita akan dapat? Kita dapat redha Allah dan kita dapat ganjaran bulan Ramadan. Tapi kalau kita buat itu kerana Ramadan, kita dapat ganjaran Ramadan, tapi belum tentu kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi betulkan niat kita ni sebelum kita nak masuk bulan Ramadan supaya kita benar-benar menghayati dan memaknai bulan ini. Dan seterusnya, di antara perkara yang disunnahkan juga ketika melakukan puasa di dalam bulan Ramadan adalah disunnahkan juga kita menghidupkan malam, qiyamul lail. Antara yang kita biasa amalkan adalah solat sunat tarawih. Dan solat sunat tarawih ini, sahabat-sahabat sekalian, boleh dilakukan ataupun sah dilakukan setelah solat isyak. Setelah solat isyak, dan boleh dilakukan sebelum masuknya waktu isyak bagi orang yang bermusafir. Contohnya orang yang bermusafir, dia pergi bermusafir ke satu tempat yang melebihi 2 marhalah, maka dia berbuka puasa pukul 7.30 contohnya, kemudian 7.45 dia dah solat maghrib. Lepas solat maghrib dia teruslah jamak dengan solat isyak. Jadi selepas solat isyak ni, adakah dia perlu tunggu sehingga masuk waktu isyak baru boleh solat sunat tarawih? Kata ulama, boleh sahaja dia solat sunat tarawih lepas dia solat isyak jamak tadi. Maksudnya pukul 8 malam tu dia teruslah solat tarawih, dan sah hukumnya kerana dia buat selepas solat isyak. Walaupun belum masuk waktu. Okey, tetapi bagi orang yang bermukim, yang duduk di satu tempat, maka dia kena buat ataupun sah ibadah solat sunat tarawihnya selepas daripada solat isyak, sebab dia bermukim bukan bermusafir. Itu juga disunnahkan. Dan antara yang disunnahkan juga adalah beriktikaf di
malam-malam bulan Ramadan, dan antara pengkhususannya adalah 10 malam terakhir ni seperti mana yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi ashril awakhir. Rasulullah SAW telah bersungguh-sungguh melakukan ibadah, khususnya beriktikaf pada 10 malam terakhir. Tapi nak beriktikaf sebelum daripada itu pun juga dianjurkan untuk kita lakukan, ya, disunnahkan. Jadi saya fikir itulah sekadar rukun dan juga perkara-perkara sunnah dan juga perkara yang membatalkan puasa yang kita perlu elakkan daripada melakukannya. Mudah-mudahan kita dapat memaknai dan benar-benar menghayati akan erti kata beribadah di dalam bulan Ramadan itu. Yang pentingnya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mohon pada Allah supaya ibadah yang kita lakukan itu sah dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya fikir cukup sekadar itu perkongsian ringkas berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapati seperti mana yang dihajatkan oleh pihak penganjur, dan mudah-mudahan ada kesempatan dapat kita bersua muka lagi untuk saling berkongsi, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad. Okay, terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi dengan tajuk kita menghayati dan memaknai Ramadan. Jadi banyak kita Ustaz tadi sebut antara rukun dan sunat-sunat yang kita wajar lakukan. Rukun tu wajib lah, kita kena buat lah. Kita Ramadan lepas kita dapat buat, okay, Ramadan tahun ni kita target kita buat, insya-Allah. Okay, so daripada yang Ustaz tadi sebut, jadi Ustaz Saifullah sebut tadi, kita elakkan yang tadi ada 3 golongan. Okay, yang pertama tadi yang cerita Islam semua tu. Okay, yang kedua yang tak menuntut. Tapi insya-Allah dalam ni semua saya yakinlah yang 2 ni kita terlepas lah, insya-Allah. Okay, kita nak elakkan yang ketiga ni. Yang ketiga ni kita kena elakkan daripada riak ni. Jadi satu penyakit hati lah kalau kita berpuasa tapi kita sum'ah, kita nak dengar orang puji, kita nak dengar kita buat benda ni, kita buat puasa ni, kita beramal sunat banyak-banyak ni bukan kerana Allah. Jadi satu kerugian lah. Macam Ustaz kata tadi, dapat lapar dan dahaga je. Sia-sialah kita dahaga tapi tak dapat kelebihan Ramadan yang sepatutnya yang Allah dah bagi, yang Allah dah bentangkan untuk kita. Tiap-tiap berapa puluh kita tahun ni, tiap-tiap tahun tu lah Allah bentangkan. Jadi insya-Allah Ramadan tahun ni kita target, kita cuba untuk dapatkan Ramadan yang terbaik untuk bekalan akhirat kita, insya-Allah. Okey, baik. Kita sebelum kita tutup, okey. Kita buka sesi soalan. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus open mic atau buka mic untuk terus tanyakan, atau siapa yang malu-malu yang macam bukan nak tanya tapi tak boleh nak buka mic itu, okey, boleh tulis dorongan chat. Okey, saya bacakan satu soalan Ustaz. Ada satu soalan daripada Dr. Farid kita. Soalan untuk Ustaz, bagaimana untuk dan Syawal selepas 2 tahun PKP dan COVID-19? Apa nasihat Ustaz? InsyaAllah. Kita terus jawab dulu ke macam mana? Jawab dulu yang satu-satu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Farid atas pertanyaan sebentar tadi. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita telah melalui satu fasa yang mencabar selama 2 tahun ini, dan situasi kita pada 2 tahun yang sebelum ini juga berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum. Kita menyambut bulan Ramadan dan Syawal tidaklah seperti bulan-bulan yang sebelum. Jadi mengambil kira kepada pengumuman yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada awal bulan Mac yang lepas,
Dan juga saya fikir kebanyakan daripada majlis-majlis agama, jabatan-jabatan agama negeri telah pun mengeluarkan kenyataan masing-masing berhubung sambutan ataupun bagaimana untuk kita membuat persiapan sebelum Ramadan. Jadi saya fikir yang pentingnya adalah sebagai seorang yang beragama Islam, kita tidak boleh memisahkan diri kita daripada melihat akan tujuan asas ataupun kita sebut istilah maqasid syariah, mengambil kira akan istilah maqasid syariah itu. Jadi kita perlu melihat kepada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah dan bagaimanakah ibadah itu sepatutnya dilakukan. Berkaitan dengan perubahan yang akan berlaku bermula 1 April ini, orang akan sudah bermula dengan solat secara rapat, softnya, tidak lagi dengan penjarakan sosial. Itu satu faktor. Kemudian dari sudut ibadah puasanya contohnya kan, kalau sebelum ini mungkin kita tidak dapat berterawih, 2 tahun yang lepas lah kita tak dapat berterawih di masjid, tapi tahun lepas dapat. Cuma di akhir itu yang ada masalah apabila peningkatan kes contohnya. Jadi isu berkaitan dengan maqasid, menjaga akan diri kita, menjaga akan perkara-perkara yang tersebutlah, hifzun nas, hifzul 5 penjagaan yang perlu kita ambil kira mengikut kaedah maqasid ini, kita tidak tinggalkan. Walaupun dengan keterbukaan yang dibuat oleh Perdana Menteri ataupun pengumuman daripada jabatan-jabatan negeri itu, yang penting kita masih lagi menjaga akan sebut istilahnya SOP yang telah ditetapkan lah. Kita menjaga dari sudut penjarakan kita dengan orang lain, walaupun rapat ketika solat di dalam softnya, ketika solat tarawih sebagai contoh, kita solat dengan rapat, tapi yang penting kita masih lagi memakai pelitup muka, memastikan kita masih lagi mengamalkan akan new norms itu untuk memastikan tidaklah sampai kita mencampak diri kita ke dalam perkara yang memudaratkan. Itu masih lagi kita perlu jagalah. Begitu juga lah dalam hutan Syawal yang akan datang sebagai contoh, kita mengambil kira akan perkara ini, kerana Islam itu syumul, serba lengkap. Dia tidaklah diamalkan dengan satu sudut semata-mata, tetapi kita perlu melihat kepada banyak aspek. Jadi dalam berkaitan dengan aspek COVID inilah yang disebut oleh Dr. Farid sebentar tadi, kita boleh membuat persediaan, kita cuba amalkan perkara-perkara sunnah yang kita dah sebutkan tadi dalam keadaan masih lagi menjaga batas-batas yang kita sebutkan untuk menjaga diri daripada kemudaratan. Wallahualam, saya fikir sedikitlah perkongsian. Semoga menjawab soalan daripada Dr. Farid tentang persiapan, mengambil persiapan menyambut Ramadan dan Syawal. Okey, baik, kita ada soalan kedua daripada saudara Hafiz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada sedikit soalan. Bagaimana dengan status OKU dari segi pemikiran, contohnya autism? Apakah status pensyariatan puasa kepada golongan sebegini? Adakah masih disyariatkan untuk berpuasa atau ada kelonggaran kepada mereka? Mohon penjelasan pandangan Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih. Soalan daripada saudara Muhammad Hafiz. Sebentar tadi bertanyakan isu tentang orang kelainan upaya, ataupun istilahnya yang penyakit-penyakit moden lah, yang mungkin dulunya kita tak jumpa, tak temui perkara ini dan tidak disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Cuma perbahasan ini juga satu perkara yang saya fikir menarik. Cuma untuk kita bahaskan berkaitan dengan hukum, apabila saya sebut dari sudut hukum, mengikut mazhab Syafi'i, apabila seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang tidak berakal, ataupun hilang akalnya, maka tidak diwajibkan baginya berpuasa gila ataupun dia mabuk dengan satu sebab lah. Adapun orang yang kelainan upaya yang dikategorikan sebagai masih lagi berakal, cuma dia ada masalah tertentu, contoh macam autism. Kalau saya pernah jumpa dalam pertemuan baru ini dengan kumpulan daripada autism ini, ada penggerak, beliau terang orang yang penyakit autism ini, dia sedar dengan apa yang dia lakukan, cuma kadang-kadang ni akan datang
tantrum ataupun dia mengamuk, dia tak puas hati dengan apa yang dilakukan pada dia contohnya kan. Jadi dalam keadaan ini dia tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal tadi. Dan statusnya tetap masih sekiranya dia sudah baligh, maka wajib ke atasnya untuk berpuasa. Cuma dia masuk dalam perbahasan mampu ataupun tidak mampu tadi. Yang saya sebut sebagai tambahan tadi lah. Yang tidak mampu adalah dua kategori, orang yang sakit dengan orang yang bermusafir. Dan boleh jadi ketika datang penyakitnya itu, dia dikategorikan sebagai orang yang sakit ni tadilah, yang ada harapan sembuh. Maka dia boleh berbuka, yakni dia tidak diwajibkan berpuasa pada hari tersebut dengan syarat dia wajib mengulang semula, qada lah puasa tersebut setelah bulan Ramadan. Jadi istilah autism ni, kalau yang saya dengar daripada penggerak kesedaran autism sendiri, orang penggerak kesedaran autism, mereka mengatakan bahawa mereka ni berakal. Maksudnya mereka bukanlah tergolong dalam kategori yang hilang akalnya. Jadi yang saya bahaskan dari segi autism ni adalah yang berpenyakit. Jadi bila berpenyakit boleh untuk dia berbuka ataupun mak ayahnya beri makan sebagai contoh, ada kelonggaran, tapi dengan syarat dia perlu menggantikan semula lah selepas daripada bulan Ramadan. Wallahualam. Okey, baik. Syukur Ustaz. Harap menjawab soalan daripada saudara Muhammad Hafiz tentang status okey pemikiran. Baik, kita ada satu lagi soalan daripada saudari Nur Aimi Farna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada soalan mengenai masalah was-was. Contohnya was-was semasa berbuka puasa. Sekiranya dia berbuka puasa sedangkan waktu berbuka belum masuk lagi, adakah batal puasa itu dan perlu diganti atau tidak? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada soalan yang ditanyakan oleh saudari Nur Aimi Farhana. Baik, soalan berkaitan dengan was-was, khususnya ketika situasi berbuka puasa. Baik, saya sebutkan tadi, saya terangkan tadi, sunnah ketika berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Dan syarat menyegerakan berbuka ini kita mestilah yakin sudah masuk waktu solat. Dan bila sebut soal yakin ni dia ada lawan dia. Nama dia ragu-ragu. Was-was ni salah satu daripada sifat ragu-ragu lah. Jadi dia ada dua je. Sama macam kita sebut lah. Keyakinan kepada Allah. Kamu yakin Allah wujud ataupun tidak. Dia tak ada pertengahan. Dia antara dua tu je. Percaya ataupun tidak. Tidak tu maksudnya dia ragu-ragu lah. Okey, baik. Jadi untuk orang yang berpuasa, kemudian dia was-was, sama ada dia berbuka itu sudah masuk ataupun belum. Jadi dia perlu melihat dahulu, ataupun perlu mendapatkan keyakinan dululah bilakah waktu berbuka puasa pada hari tersebut. Contoh ni dah berlaku, contohnya lah. Contoh saya, hari ni saya puasa, kemudian waktu berbuka itu saya berbuka dalam keadaan was-was, tapi saya makan lah. Saya makan. Dalam keadaan saya was-was, dah masuk ke belum ni? Okey, jadi sekarang dah berlalu lah situasi tersebut. So apa yang saya kena buat? Saya kena lihat dulu waktu masuknya waktu solat pada hari tersebut. Jadi tengok waktu tersebut. Adakah masuknya contoh 7.30 malam, contohnya lah 7.30 malam. Jadi bila saya ingat balik, ketika saya makan tu apa? Kalau saya makan dalam keadaan was-was itu ketika itu pada jam 7.29 malam, maka wajib saya menggantikan semula puasa. Adapun kalau saya makan itu setelah 7.30, contoh 7.35, tapi dalam keadaan was-was lah. Okey, puasa saya pada waktu itu sah. Dan tidak perlu digantikan, cuma saya tidak mendapatkan pahala sunnah berbuka puasa ataupun menyegerakan berbuka itu tadi. Jadi perlu, situasi itu telah berlaku, maka kita perlu melihat semulalah waktu masuknya. Okey, wallahualam. Okey, syukur Ustaz. Harap menjawab soalan daripada Nur Aimi Farhana tentang was-was semasa berbuka puasa. Okey.
Ada soalan daripada WhatsApp dia minta dirahsiakan nama. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya terlupa niat puasa. Adakah puasa saya sah atau tidak? Dan bagaimana pelaksanaan puasa saya sehari itu? Okey, terima kasih atas persoalan daripada hamba Allah yang dirahsiakan namanya. Baik, terlupa berniat. Okey, di dalam mazhab Syafi'i wajib seseorang itu berniat pada setiap malam di dalam bulan Ramadan. Jika tertinggal niat pada malam Ramadan, maka dia dikira sebagai orang yang tidak berpuasa dan wajib dia menggantikan puasa bagi hari yang dia terlupa niat itu tadi. Tapi saya dah sebut tadi, jika dia bangun sahur, maka kata ulama dia telah dikira sebagai orang yang berniat. Walaupun dia tak niatkan dalam hati, tapi dia bangun sahur, maka kata ulama dia dikategorikan juga sebagai orang yang telah berniat, cuma dalam keadaan dia tidak niatkan secara zahirnya lah. Cuma dibuktikan dengan sahur itu tadi, terangkat lah. Tapi kalau sahur pun dia tak bangun, maka sudah tentu confirm lah, wajib dia menggantikan semula ibadah tersebut. Uh, Cuma tadi sambungannya apa tadi? Sorry, saya terlepas sikit tadi. Bagaimana pelaksanaan puasa seharian saya? Okey, baik. Okey. Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan itu tadi, sekiranya dia lupa untuk berniat, so dia dikira sebagai orang yang tidak berpuasa pada hari tersebut, tetapi dia tetap wajib menjaga dirinya daripada makan dan minum untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Tetap dia tak boleh makan dan minum lah. Samalah macam orang lain. Tapi dia tak dikira sebagai orang puasa. Dia tetap perlu menghormati bulan Ramadan dan dia wajib menggantikan semula ibadah ataupun puasa yang dia terlupa niat pada hari tersebut. Wallah dah. Okay, terima kasih Ustaz atas penjelasan soalan tersebut. Okey, baik, ada soalan yang ingin diajukan lagi, boleh tulis di ruangan chat atau terus open mic. Terus open mic, terus tanya kepada Ustaz. Kita bagi seminit dua insyaAllah. Seminit dua lah macam lama je. Okay, tak apa, tak jadi seminit dua. Okay. Kena ni. Okay. Kalau ada soalan atau ni atau sebarang apa? Kalau tak ada soalan kepada Ustaz, insyaAllah lah kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr.